Hari ini hari yang baik, kita sangat bertuah sebab saya hari ini ditemani oleh seorang tetamu jauh daripada Kedah dah. Kita ada Encik Mahathir Abdul Hamid, Naib Ketua Pemuda UMNO Kedah yang juga Ketua Pemuda SIG. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lain bila Perhimpunan Agong UMNO ni dia punya ceria dan juga auranya lain macam Mesti kena ceria, ceria. Okey. Saya duk sembang-sembang tadi, ini tahun ke-12 tiba ke perhimpunan sebegini tuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang telah mengundang saya untuk sesi bual bicara kita pagi ini. Seperti yang Cik Syarif sebut tadilah, ini pengalaman yang ke-12 saya di Perhimpunan Agong UMNO. Yang mana saya menghadirkan diri ke sini sejak 2004 yang lalu. 2004 yang lalu. Dan alhamdulillah bila saya lihat setiap tahun di Perhimpunan Agong UMNO ni suasana dia sangat berbeza. Setiap tahun dia akan ada perbezaan. Ada ruh yang berbeza. Ada ruh yang berbeza. Dan tapi yang paling menarik saya lihat pada kali inilah semangat luar biasa. Bukan sahaja di kalangan pemimpin UMNO, tetapi di kalangan ahli-ahli kita yang datang ke PWTC ataupun yang berada di luar daripada PWTC pun, di rumah pun, mereka sangat mempunyai semangat yang luar biasa. Setiap tahun pasti ada isu-isu yang berbeza diangkat YB. Dan kalau kita tengok pada tahun yang lalu juga banyak perkara-perkara yang ditekankan dan dikatakan tahun lalu adalah perhimpunan terakhir sebelum PRU, tetapi PRU tidak berlaku pada tahun ini dan dikatakan perhimpunan ini antara perhimpunan yang hampir pasti adalah perhimpunan yang terakhir untuk meniupkan roh perjuangan kepada setiap ahli. Kita tengok Perhimpunan Agong UMNO ni YB, setiap acara yang berlangsung ada signifikan tersendiri. Dimulakan dengan taklimat presiden secara tertutup dulu dan diteruskan dengan perasmian ketiga-tiga sayap. Bagaimana melihat 7 lembayung yang ditiup oleh Naib Presiden UMNO pada perasmian 3 sayap sebelum ini? Ya, saya lihat pada kali ini kita bukan sahaja bercakap tentang pilihan raya, tapi kita bercakap tentang kesiapsiagaan kita yang sebenarnya kita dah bersedia sejak daripada awal untuk pilihan raya ni bukanlah semata-mata tahun ini ataupun baru-baru ini saja. Kerana pada saya UMNO melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai parti pemerintah ini tanpa mengira masa yang kita kata kalau nak pilihan raya baru kita nak buat kerja. Sebab prinsip UMNO dan Barisan Nasional ini ialah kita membantu rakyat pada setiap masa dan waktu. Cumanya pada tahun ini oleh kerana kita menghampiri mood pilihan raya yang saya kira sangat-sangat dekatlah Cik Syarif. Penumpuan kita tu lebih daripada kebiasaan. Kalau biasa pun kita dah bekerja dan melaksanakan tugas kita, apatah lagi apabila kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Dan dalam tujuh perkara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden sewaktu perasmian ketiga-tiga sayap baru-baru ni, saya lihat apa yang diterjemahkan dalam ucapan Presiden itu ialah, Timbalan Presiden itu ialah kita perlunya kita bersatu dan kita benar-benar menjadi parti yang tidak ada pilihan lain di hati rakyat melainkan UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya dari segi sistem penyampaian kita dan dari segi harapan rakyat kepada kita, apa yang rakyat nak sebenarnya. Jadi mungkin ada baki-baki yang kita belum selesaikan, kita akan selesaikan. Dan satu lagi yang saya lihat yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden ialah tentang kesatuan kita untuk menghadapi fitnah. Untuk kita berhadapan dengan serangan-serangan cyber, serangan-serangan media sosial yang sebahagian besarnya kita dapati memang itu adalah tuduhan yang tidak berasas. Jadi kalaulah ahli UMNO dan ahli Barisan Nasional ini kita bersatu untuk kita berhadapan dengan serangan-serangan ini dan kita sama-sama mengambil tanggungjawab untuk kita menangkis dan menjawab tuduhan-tuduhan ini, saya yakin rakyat di luar sana akan lebih faham bahawa ini tidak lebih
hanyalah sebagai sebahagian daripada strategi politik golongan pembangkang untuk mengurangkan rasa ataupun sokongan rakyat kepada kita. Yang ini yang ahli-ahli UMNO kena sama-sama buatlah. Ya, Datuk dah melalui beberapa PRU, beberapa pilihan raya. Dan dikatakan juga pilihan raya umum yang akan datang ini adalah sangat-sangat sengit juga untuk UMNO. Sebab UMNO perlu berhadapan dengan bekas Presiden UMNO. UMNO perlu berhadapan dengan 2 bekas timbalan Presiden UMNO sebelum ini. Maksudnya mereka-mereka yang sangat arif tentang UMNO itu sendiri sekarang ini tidak berada di kem UMNO. Bagaimana perwakilan orang kata ahli-ahli politik di setiap bahagian, sebab kita tidak nak kepimpinan yang faham mengenai isu ini di peringkat tertinggi saja, tetapi di setiap seluruh cawangan dan bahagian arif tentang sesuatu yang nak dikongsi kepada masyarakat untuk PRU nanti. Ya, ini dalam setiap kali pilihan raya lah kita akan berhadapan dengan parti berbangkang. Tak kira lah mereka ini sama ada bekas pemimpin UMNO ataupun mereka ini orang yang tidak pernah berada dalam UMNO. Kita bersedia untuk menghadapi sesiapa sahaja. Ini satu yang pasti. Dalam konteks kita di negeri Kedah, umpamanya, kita berhadapan dengan bukan saja bekas Perdana Menteri, tetapi bekas Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah yang sekarang ni duduk di perjuangan di pihak pembangkang lah. Saya rasa ini bukan pengalaman baru pada UMNO. UMNO berhadapan dengan pernah kita melalui beberapa krisis yang besar sejak UMNO ditubuhkan pun. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, berdasarkan kepada rekod-rekod kita yang lalu, insya-Allah kita tak pernah dan tak akan gagal untuk kita berhadapan dengan mereka. Kerana kita adalah parti yang ditubuhkan di landasan yang betul. Bukannya parti yang ditubuhkan di atas jalanan. Bukan parti yang ditubuhkan kerana kecewa. Kita adalah parti yang memang ditubuhkan oleh kehendak dan hasrat rakyat itu sendiri. Maka sebab itulah saya rasa untuk kita berhadapan dengan pilihan raya ini, kita tak perlu terlalu gusar untuk berhadapan dengan kalangan mereka yang pernah berada dalam UMNO, yang mungkin hari ini mereka memburuk-burukkan kita. Saya rasa mereka kita dah bersedia sebenarnya untuk berhadapan dengan senario itu. InsyaAllah. Itu semangat yang perlu sentiasa ada dalam setiap ahli UMNO. Okey, sambil-sambil saya bersama dengan YB Mahazir Abdul Hamid, Naib Ketua Pemuda UMNO Kedah dan juga Ketua Pemuda SIK. Kita juga nak berikan tumpuan bagaimana keadaan semasa ini dia. Yang Amat Berhormat Presiden Parti dan juga Ahli Majlis Tertinggi Parti sedang dalam perjalanan menuju ke Dewan Merdeka pada ketika ini. Oh, begitu ramai sekali YB. Ini dari seluruh negara ni yang datang luar biasa nak bersama dan juga nak mendengar sendiri. Mereka boleh dengar di TV, tetapi perasaan mendengar di PWTC ni dia semacam ada aura yang berbeza sebenarnya. Dia tak sama lah. Dia tak sama. Bagi kita yang berada di rumah dengan yang di PWTC ni, kalau siapa yang pernah datang, mereka akan dapat menguasai aura. Makcik-makcik ataupun puan-puan daripada seluruh pelosok negara ni sanggup berkampung ni. Datang, saya yakin mereka datang dengan usaha sendiri. Dan bukan dipaksa ataupun diberikan apa-apa imbuhan. Kerana mereka mempunyai semangat yang begitu kuat, begitu tinggi. Dan inilah sebenarnya asas kekuatan kita. Ya, hari ini juga selain daripada perwakilan yang mana terdiri daripada 2,761 perwakilan untuk Perhimpunan Agung UMNO, 994 perwakilan untuk Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita UMNO, 992 bagi Pergerakan Pemuda dan juga 992 juga bagi Pergerakan Puteri. Secara totalnya keseluruhannya adalah 5,739 perwakilan yang berada di Dewan Merdeka. Tetapi di luarnya, seperti yang saya kongsikan bersama YB tadi, ada puluhan ribu ahli UMNO yang berkampung di sini. Dan kita nak berikan kredit dan juga penghargaan juga kerana setiap tahun sebenarnya akan ada pemerhati daripada luar negara. Contohnya pada tahun ini ada 63 peserta dari 17 buah parti politik dari 14 buah negara di peringkat antarabangsa. Mereka sangat-sangat memuji sebenarnya bagaimana UMNO itu digerakkan. Bagaimana YB melihat UMNO ini bukan saja di peringkat Malaysia tapi di luar negara ramai yang menjadikan kita sebagai contoh. Kita perjuangan kita sebenarnya bukan sahaja dinilai dan dilihat oleh rakyat Malaysia. Kita dinilai oleh rakyat di negara-negara luar. Kalau kita lihat
kalau sesiapa yang mungkin pernah ke luar negara, mereka akan bercakap tentang kejayaan-kejayaan kita. Kejayaan negara Malaysia ialah kejayaan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sebab itu bila kita lihat rakyat negara luar memandang dan melihat kejayaan ini untuk mereka contohi. Dan apabila kita mengadakan persidangan agung setiap tahun, perhimpunan agung, mereka teruja untuk datang. Kerana mereka nak melihat sendiri bagaimana kita menguruskan sebuah negara kepelbagaian kaum, sebuah negara yang parti komponen yang paling besar di dunia saya rasa. UMNO dan Barisan Nasional ni. Yang gabungan kita bukan senang Cik Syaril untuk kita menguruskan sebuah negara yang ada berbilang kaum, berbilang agama. Tetapi di Malaysia kita berjaya. Kita dah buktikan kepada dunia. Baik. Kita tengok di TV sekarang ini pimpinan-pimpinan UMNO, ahli majlis tertinggi dan juga semua telah pun saya pasti bersiap sedia, telah pun tiba di Dewan Merdeka dan nyanyian beberapa lagu UMNO untuk membangkitkan semangat ahli-ahli yang berada di Dewan Merdeka. InsyaAllah detiknya kita akan bawakan seketika saja nanti kepada para penonton tatkala kita mendapat isyarat tibanya detik untuk sama-sama kita dengarkan ucapan dasar Presiden seketika nanti. Bagi YB Datuk sendirilah mungkin mewakili rakyat Kedah, bagaimana ucapan dasar Presiden ini bukan sekadar diucap dan selesai di sini, tetapi kata-kata itu perlu disemat dalam hati perjuangan setiap ahli. YB. Ini adalah satu amanat yang sangat penting saya kira untuk kita berhadapan dengan pilihan raya. Dalam taklimat Presiden 2 hari yang lepas pun Presiden Parti Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib menggariskan beberapa perkara yang sebelum ini menjadi masalah dalam parti kita lah. Contohnya apabila kita tidak dicalonkan, kita kena berbesar hati. Kita kena berjiwa besar sebenarnya. Begitu juga bagi yang diberikan amanah, diberikan tugas itu, maknanya dia perlu menjalankan tugas dia dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin dalam ucapan dasar Presiden pada pagi ini, Perdana Menteri Presiden akan mengulangi ataupun menegaskan perkara yang sama juga. Di samping perkara-perkara lain yang saya kira sebagai satu semangat untuk jentera-jentera yang ada di PWTC ini, Cik Syaril, adalah jentera-jentera utama. Jadi jentera ni apabila dia kembali ke kawasan nanti, mereka akan mendapat satu tiupan roh semangat yang baru untuk mereka melaksanakan tugas mereka. Maknanya kalau ditiup semboyan pilihan raya, hatta esok sekalipun, mereka mesti dan wajib bersedia. Mesti dan wajib bersedia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak YB. Saya tak nak ambil masa YB banyak sangat sebab YB akan turut bersama di dalam Dewan. Saya pun ni nak masuk dalam Dewan. Masuk Dewan. Jadi itulah dia, saya nak izinkan YB untuk masuk Dewan sebab penting untuk sama-sama kita berada di Dewan mendengar ucapan dasar Presiden. Terima kasih YB. Terima kasih. InsyaAllah kita bersama lagi di ruangan yang lain nanti, insyaAllah. Okey, jadi para penonton sekalian, insyaAllah pada ketika ini di Dewan akan bermula dengan beberapa nyanyian lagu dan seterusnya pengurusi tetap akan menjemput Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tunku Adnan Tunku Bangsu untuk menyampaikan kad laporan, untuk menyampaikan pembentangan untuk laporan terkini UMNO. Barulah kita akan dengarkan ucapan dasar Presiden. Tapi sebelum kita nak menjelang ke detik itu, mungkin saya akan kembalikan perhatian anda bersama rakan-rakan saya di Angkasa Puri, Terence dan juga Hani, kerana ada dua tetamu di sana yang akan mengupas ataupun memberikan luahan fikiran mereka dari situasi-situasi yang berbeza, terutama menjurus kepada Perhimpunan Agung UMNO ini. Jadi Terence sudah pun bersedia di sebelah saya. Terence, silakan. Terima kasih Syaril. Dan sebelum kita teruskan perbincangan bersama dengan dua tetamu yang disebutkan Syaril sebentar tadi, kita berehat seketika dan kita akan kembali bersama anda secara langsung. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami di TV1.
Adik Said Hildir bin Said Mahmud Iskandar dalam bahasa Perancis. Adik Muhammad cabaran yang paling gentir dan juga yang harus ditengani oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan juga ahli-ahli UMNO adalah kesepakatan daripada cawangan sehingga kepada bahagian dan juga kepada pusat. Kerana saya lihat kesepakatan ini terlalu penting untuk kita merealisasikan juga itu mesej yang harus kita salurkan kepada pengundi-pengundi adalah sangat kritikal. Kalau dilihat dengan cara pendekatan yang kita ada sekarang, kita harus tumpukan lebih sikit kepada media sosial kerana saya melihat dari segi pendekatan pihak yang satu lagi itu nampak sangat mereka kebergantungan terhadap media sosial sangat meluas dan budaya kita sekarang ni kepercayaan kepada media sosial sangat-sangat cepat. Dan juga kita lebih yakin kepada media sosial compare dengan akhbar-akhbar dan juga konvensional kita yang lain. Bila pemimpin UMNO di peringkat cawangan, bila bertemu dengan rakyat, bertemu dengan pengundi, saya rasa mereka kena salurkan informasi yang benar-benar boleh difahami oleh pengundi. Dengan arti kata lain, menggunakan bahasa-bahasa layman term, bukan sebagai mempamerkan diri mereka sebagai seorang pemimpin. Jauhkan daripada sikap retorik kita, di mana bila kita berkata-kata, bila kita menyampaikan sesuatu tapi tidak ada tindakan susulan ataupun penyudah. Nah, itu bagi saya sangat-sangat penting bagi pemimpin-pemimpin UMNO kalau mereka ingin melihat kesampaian itu sampai kepada rakyat. Dari segi hubungan rohani, kita tak nampak sebabnya orang muda suka dengan gadget. Tapi kita, di peringkat kita lebih mesra. Bila kita jumpa, kita kenal. Macam saya seronok. Boleh katakan satu lembah pantai itu kawasan parlimen saya sendiri. Saya masuk kampung, orang kenal saya. Bermakna kita macam mewujudkan satu suasana kekeluargaan lah. Tapi berbeza dengan orang muda, dengan orang tua dia tak kenal. Dia kenal dalam alam maya, kenal yang tak nampak muka, tak dapat bercakap secara live. Macam kita terus jumpa, kadang-kadang jemput kenduri, kadang kita pergi baca Yasin. Jadi kita terus dekat bersama-sama. Jadi dia sampai ke hati kita. Bila maya ni, dia cara rambang ajalah. Kadang-kadang dapat berita palsu. Jadi semua orang ikut. Jadi kita mahu hari ini orang muda juga kena mengambil pendekatan seperti mana yang kita ambil. Itu sebab kita boleh bertahan lama. Ya, kita kembali bersama anda secara langsung di studio dan teruskan perbincangan bersama dengan dua orang tetamu kita yang telah pun bersama kita sejak pagi tadi dan akan terus bersama kita hingga tengah hari ini. Ya, bagi anda yang baru saja menyertai kami, kita nak perkenalkan sekali lagi tetamu-tetamu kita. Kita ada Profesor Dr. Muhammad Fuad Mat Jali, merupakan Timbalan Ketua Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa Majlis Profesor Negara di hujung sana. Dan kita juga ada Encik Muhammad Syah Abdullah, merupakan pengarah bagi persidangan kepemimpinan mahasiswa nasional ataupun singkatannya Pemanas. Okey, jadi kita nak sambung kembali. Tadi kita gantung sedikit kan berkaitan dengan cabaran masa kini dan mana beberapa individu yang telah komponen tertentu yang terbuang, ya, betul, yang dibuang. Bagaimana sebenarnya prosesnya untuk membuang komponen-komponen ini dan bagaimana ia membawa kepada kesejahteraan semula di dalam parti? Pertamanya kita mesti melihat bila kita nak bergerak ke hadapan, kita bergerak dengan kenderaan. Kita mesti ada satu parti yang mempunyai keutuhan semangat kesetiaan kepada pemimpin. Dalam kita menuju sesuatu matlamat, yang paling pentingnya adalah kesepakatan. Bila kita membawa satu matlamat akar umbi dan siasat perjuangan parti, kita tidak boleh lari daripada matlamat yang dibentuk dalam satu musyawarah dan satu kesepakatan bermesyuarat. Bila keputusan telah dibuat, maknanya kita mesti setia dengan apa keputusan yang dibuat secara kolektif. Itu sebabnya bila kita nak menuju masa depan yang jauh,
kita perlu ada satu kenderaan. Kenderaan ini kita nak balik kampung pun kita buat alignment, cek tayar, cek air, cek signal. Jadi kalau part-part yang kita rasa ia sudah tidak boleh berfungsi, maknanya ia tidak boleh dikekalkan. Kenapa? Ini kehendak, bukan kehendak pemimpin. Ini adalah suara akar umbi. Akar umbi mahu pemimpin yang begitu setia dengan siasat perjuangan yang pastinya akan menguatkan parti. Sebab parti adalah merupakan sebuah kenderaan yang akan menuju pilihan raya umum ke-14. Kita tidak mahu mereka yang bersandiwara. Kita mahu mereka yang jelas perjuangannya untuk membawa parti kita sekali lagi untuk memerintah dan mendapat mandat yang baru untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Ya, itu metaforanya ya. Maknanya kalau sebuah kenderaan itu tidak diselenggara dengan baik, maka kalau ada perjalanan daripada sini nak pergi ke pantai timur sebagai contohnya, di tengah-tengahnya mungkin akan terhenti-henti disebabkan tayar pancit, minyak habis dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk pastikan bahawa komponen-komponen ini yang tidak diingini masih lagi tidak wujud di dalam parti? Kerana parti UMNO besar. 3.64 juta orang ahli. Bagaimana untuk terus pastikan bahawa kenderaan ini berfungsi baik dan dalam pada menghadapi cabaran-cabaran yang di luar sana, di dalam sudah pun selesai? Sebab kenderaan ini dia bukan bawa hanya pemandu. Dia membawa penumpang. Penumpang juga harus memberi maklum balas kepada pemandu. Jangan laju sangat, cik. Jangan tidur dekat sebelah. Jangan tidur dekat sebelah. Maknanya penumpang dan pemandu kena bekerjasama. Ahli dengan pemimpin kena bekerjasama. Kenapa jarang sekali kita lihat hanya pemimpin sahaja memikirkan tentang hala tuju, tetapi ahli tidak bersama-sama. Itu sebabnya dalam suasana musyawarah, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan negara, kita mesti ada kerjasama di peringkat bawah dan di peringkat atas agar kenderaan yang kita sama-sama sedang berada ini akan menuju ke satu destinasi yang lebih baik. Kenapa bukan kita nak bawa ke destinasi yang tidak elok, kita nak bawa satu Malaysia alaf yang baru. Ya, itu dia. Dan Prof, kita boleh katakan ini merupakan satu perhimpunan yang dikatakan sebagai pentas akhir lah bagi menampilkan kemampuan untuk meraih sokongan pengundi Melayu khususnya menjelang PRU ke-14. Dan kita nak tengok juga bagaimana agaknya UMNO sendiri cuba untuk raih sokongan pengundi Melayu yang kini boleh katakan terpecah juga kepada 5 parti UMNO sendiri pastinya dan juga yang lain-lain. Jadi bagaimana dari segi aspek cabaran ini? Kerana kita sedang berdepan dengan cabaran perpecahan yang secara tidak langsung berlaku ni. Ini memang satu ujian yang amat besar kepada UMNO sendiri. Macam mana keutuhan dan keyakinan dan kesatuan dalam UMNO itu sendiri, khususnya orang Melayu. Jadi kalau lima parti berpecah tu, kita merasakan itu sebab ramai yang mengatakan yang ada rasa seram, seram sejuk. Seram sejuk. Macam mana UMNO ni? Macam mana Barisan Nasional? Jadi apabila adanya perhimpunan macam ini, di situlah digarap, disatukan, di mana idea-idea dan pandangan-pandangan tu dan akan diwarkan oleh Presiden Parti, bahawa wujudkan keyakinan semula. Itu sebab dalam, kalau kita lihat dalam dia punya ungkapan, minda menang. Mesti sematkan secara psikologinya, mesti menang tu mesti ada. Sebab apa? Kita kelemahan tu dah berlaku. Sebab UMNO diserang berbagai bentuk, daripada udara, atas, lautnya, luar bandar, antarabangsanya. Ini yang kita lihat bahawa orang-orang UMNO, penyokong UMNO merasakan bukan lesu, gelisah, itu. Tapi apabila disatukan semula, dan ini yang penyebab katakan pemanas tadi yang mengatakan bahawa pentingnya di sinilah disatukan bahawa kereta itu akan dibentuk semula. Tapi saya yang pentingnya pemandu tu. Kadang-kadang walaupun dalam satu kereta macam-macam kereta, tapi kalau pemandu ni mesti stand. Dalam kita punya FGD, Focus Group Discussion dalam tu, ni mereka amat menyanjung keutuhan, kekentalan Perdana Menteri kita. Dia kata kalau bukan Najib, dia kata dah seolahnya berkecil lah tu parti tu. Maknanya seolah mereka melihat, saya juga melihat macam Najib ni stay relax. Relax, dia terus dengan transformasinya, terus dengan programnya, seolah dia mengambil kira itu sebagai satu cabaran pada beliau. Lepas tu kebetulan saya jumpa dengan satu kumpulan, dia kata
mengapa kekentalan Najib tu macam itu? Dia kata kerana kebugisannya. Kebugisan. Dia kata bugis pahlawan, dia kata. Itu kata, oh ya ke? Jadi sentimen inilah saya melihat bahawa itu sebab kita lihat dalam mungkin perasaan delegate semua ya, perhimpunan pagi ini tak stres ya. Macam kata orang tadi tak stres, relax, dia kata makna rakyat sudah membaca bahawa UMNO dia boleh ya menyatu padukan semula, menggerakkan jentera itu sekuat mungkin ya, sebab cabaran ni cukup banyak. Terutamanya media sosial ya, itu. Macam mana kita nak menangkis? Saya rasa pemuda dengan putrinya, jenteranya, saya rasa tak masalah. Kalau pembangkang ni menggunakan media banyak. Tapi saya rasa UMNO ni dengan jentera wanita, pemudi putri ya, dengan turun padang, inilah kata touch pointnya kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik nelayan, petani ya. Ini yang kita perlu. Macam mana dia menginsafi, inilah makcik. Kita tengok apa santuni mereka. Saya rasa cabaran ini insya-Allah ya, dalam kajian kita ni banyak yang telah disantuni oleh pihak pemerintah ya, Najib sendiri dan juga agensi-agensi kerajaan. Macam mana kita nak meyakinkan semula bahawa apa yang diperkatakan dalam media sosial itu sebahagian tidak betul. Ya, itu sebab saya kata kalau dah macam itu, persentage yang mengatakan macam itu, kita agak gusar. Jadi macam mana kita nak memastikan mereka ni bahawa itu tidak betul. Ini peranan kita, ini peranan parti. Saya rasa macam tadi kereta sudah disediakan. Sekarang ni mereka sedang menyediakan persiapan kereta-kereta ya. Betul. Habis aja perhimpunan ini, bergeraklah mereka. Ya. Jadi inilah saya rasa tiupan keroncong itu akan dimulakan ya. Saya merasakan insya-Allah ya, mereka akan bergerak dan cemerlanglah ya perpaduan ataupun kejatuhan untuk memperjuangkan mempertabatkan Melayu, sebab UMNO ialah segala-galanya bagi Melayu. Institusi rajanya, bahasanya, agamanya, perlembagaannya, Melayulah, UMNO lah yang diyakini boleh menjaga sampai akhir. Itu harapan legasi saya. Sikap kesetiaan kepada parti dalam keluarga wanita lah yang setia apa semua ni. Jadi sikap tu memang kita dah ada. Jadi kita tidak ada masalah. Dan wanita merasakan ini satu tanggungjawab kita untuk hadir dalam perhimpunan agung dan peringkat cawangan bahagian hingga ke peringkat nasional. Kita dah sedia. Dalam mindset kita, ini tanggungjawab kita kepada parti. Kesetiaan, perjuangan, dua perkara itu dan kita mesti jadi pembela kepada agama bangsa dan negara. Wanita ni senantiasa bersiap sedia. Senantiasa wanita ni semangat kita ni kental. Kita tak kira apa jua, sebab kalau kita nak mempertahankan perjuangan UMNO itu, kita fokus. Dan transformasi kita, walaupun apa jua transformasi, core business wanita UMNO ialah untuk memastikan kelangsungan parti keramat ini hebat, versatile, amat berpengalaman. Ya. Okey, itu dia peranan-peranan wanita ya untuk versatile dan paling pasti bangkit untuk segala aspek dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Betul. Kita boleh nampak dan kita boleh lihat perkara itu. Jadi bersempena dengan PAU 2017, okey, cerita tentang peranan wanita. Jadi apa mungkin perkara yang memang terlihat jelas sepanjang PAU ini berlangsung. Okey, nak kita boleh kongsikan juga. Pertama kita kena faham 3.6 juta ahli UMNO di seluruh Malaysia, 1.3 juta adalah wanita. Maknanya dari segi komposisi itu sendiri jelas menunjukkan golongan ibu ini merupakan golongan terbesar dalam parti UMNO. Itu sebabnya mereka mempunyai semangat juang yang cukup tinggi. Kami di Pemuda pun melihat kehebatan, komitmen amat tinggi wanita ini. Kerana apa? Kerana mereka sudah lama dalam parti. Mereka sudah melalui susul galuh, jatuh bangun, cerita suka duka bersama parti. Maknanya apa sahaja yang dilakukan oleh wanita, dan kita menghargai jasa mereka. Dan kita rasa terima kasih kepada golongan ibu dan golongan wanita kerana sentiasa memberi tunjuk ajar kepada anak muda
yang baru dalam parti ini. Sebab kita ni hanya ada 600,000 lebih je. Dan Puteri pun 300,000 lebih. Maknanya apa yang ibu buat, kita dengar cakap ibu lah. Kena dengar cakap ibu ya. Dan Prof, kalau dulu wanita dia memainkan peranan yang cukup besar dalam perkembangan UMNO itu sendiri dengan menggadaikan emas dan sebagainya pada ketika itu. Dan bagaimana pula peranan dia cabaran masa ini? Sebab saya rasa sangat bersemangat sebab saya seorang wanita di sini. Saya rasa peranan wanita kita tak boleh nafikan ya. Lagi mereka mendapat dugaan lagi itu kekentalan mereka, peranan mereka ya. Kalau kita lihat baru ini di PAU kita lihat macam mana semangat ya wanita itu menggerakkan, sebab wanita ni kita lihat sebagai tiang sokongan kepada parti itu sendiri ya. Itu sebab kalau kita lihat untuk menghargai wanita ni mungkin presiden parti dan parti amat menghargai wanita ya. Itu sebab bagai-bagai, itu sebab akhirnya di dalam jawatan pun 30% ya, disurkan, dicadangkan ya untuk diberi pada wanita. Ketika dalam bajet pun ya, macam mana mereka nak menghargai wanita ya. Contohnya dalam bajet baru ini, wanita ni yang selalunya wanita ni keibuan bentuknya ya, bekerja akhirnya ya, mereka ni dibagi pelepasan kalau mengandung bersalin ya, 5 bulan sebulan boleh balik awal. Suami pun boleh balik awal. So akhirnya kita lihat itulah macam mana keluarga itu dibentuk, keluarga itu dijaga. Begitu jugalah UMNO itu ya, seolah-olah menjaga keluarga wanita ni setiap ahlinya ya, untuk memastikan peranan mereka ni tidak boleh dikira senang-senang macam itu ya. Mana wanita lah pembimbing negara, saya rasa yang seterusnya akan membantu ya. 1.3 juta paling ramai. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi lebih jauh daripada itu dengan berkata bahawa perlu ada komposisi wanita. Wajib ada komposisi wanita di dalam kalangan ahli lembaga pengarah syarikat. Dan kalau tidak ada, maknanya akan terus dinamakan syarikat-syarikat ini dan juga tidak akan diberi peluang untuk mendapat kontrak kerajaan dan sebagainya. Jadi pelbagai inisiatif untuk membawa wanita satu langkah lagi ke hadapan, memastikan mereka berada di dalam posisi untuk membuat keputusan penting syarikat. Dan dalam pilihan raya ini juga kita akan dapat lihat keberkesanan wanita dalam 30% kuota yang disyorkan untuk senator, ahli-ahli senator, dan juga timbalan Perdana Menteri menyarankan 30% dari kalangan calon UMNO datangnya daripada kaum hawa. Pendapat Encik Sah sebagai seorang pemimpin muda. Saya ambil positif apa sahaja cadangan daripada wanita. Kenapa dalam mencadang ini ia tertakluk kepada keputusan Presiden Parti. Tetapi kita mesti melihat secara menyeluruh. Kenapa bab untuk menjadi calon, menjadi wakil rakyat itu keputusan parti. Tapi yang paling pentingnya daripada 30% itu adalah bagaimana komitmen semua pihak, wanita, pemuda, puteri, kita mesti melihat secara gambaran besar. Kenapa dalam sebuah negara itu kita ada kepelbagaian. Dalam kepelbagaian inilah yang kita mesti melihat bagaimana peranan yang harus dibuat oleh setiap kelompok-kelompok peranan tersebut. Dan kita akui wanita juga telah berperanan begitu lama. Tetapi kita mesti melihat dalam konteks yang lebih mudah, di mana adakah keputusan itu semata-mata menjawab jawatan. Kenapa dalam perbincangan, sebab saya melihat Prof, Hani, Darren, kita hari ini dasar keterbukaan Presiden Parti amat luas sekali. Dia telah buka pintu begitu luas. Bukanlah kita menjawab jawatan atau kita mendapat satu tempat barulah kita boleh buat keputusan. Sebab saya nampak dengan aspirasi TN50 yang digagaskan oleh Presiden Parti sendiri, ia membawa suara daripada bottom to up, not up to bottom. Maknanya kita ada suara untuk didengari dan suara tersebut diambil kira sebagai keputusan parti. Sebagai contoh dalam pemanas, tahun lepas kita bangkitkan isu PTPTN. Kita minta selepas mereka bergraduat, PTPTN letakkan syarat selepas 6 bulan barulah tempoh membayar balik. Kita faham bahawasanya mahasiswa yang graduan ni agak sukar untuk dapat pekerjaan. Kita minta kepada Presiden Parti dan Perhimpunan Agung UMNO untuk lanjutkan setahun, Prof. Akhirnya dalam pengumuman bajet baru ni, PM umumkan. Dan tidak pula boleh mengatakan mahasiswa pula perlu menjadi tempat calon.
supaya suara mahasiswa tidak. Maknanya konteks gambaran besar itu mesti didapat kita lihat supaya kita memberi kuasa penuh kepada peserta parti untuk melihat secara lebih dekat bagaimana untuk memenangi parti. Bagaimana kita dapat membentuk kerajaan yang kuat, yang stabil, yang boleh membawa masa depan rakyat berasaskan pada pemikiran presiden parti itu sendiri. Okey, sama ada. Dan dalam masa yang sama juga bercerita tentang perihal wanita ni, sebab kita tahu bahawasanya 2018 adalah tahun untuk memperkasa wanita itu sendiri. Disebut dalam bajet TN50 itu sendiri. Dan kalau kita boleh imbas, kalau tadi kita melihat daripada sedikit klip daripada Akhbar Tempatan menyatakan tentang 6 perkara untuk perkasa wanita ni kan. Dan disebut kebanyakannya adalah berkaitan dengan aspek keusahawanan. Okey, jadi Prof, jadi pun kita boleh kongsi juga berkaitan dengan persediaan wanita puteri kita untuk ke arah itu, sebab dalam revolusi industri 4.0 pun menyebut tentang perkara yang sama, melatih anak-anak muda kita ni untuk menjadi independen dalam bidang keusahawanan dan tidak terlalu bergantung pada apa yang dipelajari. Okey, cerita tentang keseluruhannya, apa pandangan pada? Yalah, di dalam agenda memperkasa wanita ya, bukan aspek politik jawatan juga aspek ekonomi ya. Macam mana kita nak membangunkan mereka ni dalam khususnya dalam usahawan ya. Lagi satu yang kita perlu lihat ialah macam mana kita nak memperkasakan golongan ibu tunggal ibu tunggal yang kita lihat yang betul-betul kita pernah jumpa ibu tunggal yang betul-betul muda yang bersemangat untuk berniaga ya. Jadi mereka inginkan lebih banyak ya kursus bantuan ya untuk mereka menceburkan diri dalam bidang perniagaan usahawan ya. Contohnya kalau mereka tak kisah boleh bekerja di rumah ya. Itu kalau disuruhkan mungkin ibu pernah dipraktikkan ya. Ibu wanita bekerja di rumah ya daripada rumah supaya memastikan ya mereka ini ada sumber pendapatan. Jadi dengan adanya program begitu ya, dengan adanya kalau kita emboss ya, cara emboss ni macam mana agensi kerajaan bersatu padu macam mana nak menggerakkan usahawan-usahawan wanita ni. Contohnya kampung-kampung. Industri kecil banyak yang kita lihat masalahnya industri-industri kecil yang di Kelantan, Terengganu, kadang-kadang perempuan ni kita tak nampak produk-produk dia. Macam mana kita nak menyatukan itu? Itu sebab kita ada RTC ni Rural Transfer Center di mana kita menggerakkan semua produk-produk hasil daripada wanita dan juga lelaki, tapi ini khusus pada wanita, perkasakan mereka. Jadi apa yang kemahiran kita, macam mana kita menyantuni? Kalau saya seorang wanita tu boleh menjahit baju ya, mendandan rambut atau apa, macam mana kita nak memastikan beliau ni kita hidangkan dengan bantuan-bantuan macam ni. Jadi akhirnya kita lihat ya, semua usahawan wanita ni kita dapat menggerakkan, kebanyakannya mereka ni mungkin muda-muda yang online business ya. Macam-macam sekarang ya, tapi inilah saya rasa yang dipikirkan oleh para kerajaan ya, dalam transformasi dalam ekonominya. Akhirnya kita akan mendapat ya, saya rasa mungkin dalam 5 tahun 2-3 tahun ini dapat kita lah usahawan wanita ini. Kalau kita bagaimana bangi contohnya, apa yang kita lihat dia kebanyakan majoriti pada wanita ni ada beberapa produk je dia berniaga. Tudung, baju, kain, restoran, itu saja. Tapi macam mana kita nak memastikan mereka ni jangan buat itu lagi? Sebab terlampau ramai. Berapa banyak tudung sekarang ni? Kalau pergi bangi tu macam-macam ya. Mungkin nanti you boleh buat satu. Tapi kita nakkan mereka ni menjangkau lebih. Mungkin peringkat global. Dalam revolusi industri 4.0 ni, semua digital. Ya, macam mana kita, inilah peluang yang akan diberikan saya rasa oleh pihak-pihak kerajaan. Macam mana kita nak memastikan melangkahkan wanita ini ataupun wanita ke dalam industri revolusi 4.0 dalam industri digital. Ini perlu dipikirkan, ini perlu digarap oleh parti. Akhirnya kita dapat usahawan wanita ni bergerak setinggi sehebat dengan usahawan lelaki yang kita akan harapkan. Kalau kita lihat keadaan yang sedia ada hari ini, kalau kita terus bergerak seperti ini, graduan lelaki peratusannya makin berkurangan. Lebih ramai di IPT yang merupakan wanita. Kita akan terpaksa hadapi situasi mungkin 10 tahun nanti bila kita bincangkan memperkasakan lelaki pula. 10 tahun akan datang. Memperkasakan semula lelaki. Sekarang kita dah dianggap perkasa, tapi bila wanita terus diperkasakan. Tapi walau bagaimanapun, wanita dan lelaki saling
saling bergandingan. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama juga orang lama dan juga baru perlu digandingkan untuk memastikan pemantapan misi dan juga visi UMNO itu sendiri. Ya. Kita akan kongsi lebih banyak lagi tentang perkara itu selepas ini kerana kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ini. UMNO telah memberi perintah yang seluas-luasnya kepada anak muda untuk menunjukkan kebolehan. Saya cukup yakin mana-mana anak muda yang telah menunjukkan kebolehan untuk menjadi pemimpin, maka secara tersendirinya mereka pernah akan jadi satu hari nanti memimpin UMNO ini. Lihat sajalah pemimpin yang ada sekarang, mereka ini adalah pemimpin muda dahulu. Perjuangan UMNO itu betul. Itu filosofi yang pertama. So bila kita masuk nombor 2, kalau orang senior tu tak nak bagi laluan, it's okay. Kita buat kerja kita. Yang akan menilai siapa? Rakyat. Yang akan naikkan darjat kita siapa? Allah. Apa yang kita susah? Rezeki kita ni dah tertulis. Kalau kita percaya yakin pada Allah, tak ada benda pun susah dalam hidup kita ni. Kenapa kita risau? Kerana masih ada orang lama dalam parti. Kita tak akan naik. Bukan orang lama tu tentukan nasib tangan kita, tak ada. Yang tentukan Allah. Yang penting kita percaya pada perjuangan, kita serve rakyat, kita buat kerja. Rakyat menilai, pemimpin, bos kita menilai, Allah tulis takdir rezeki kita, itu tempat kita. Tak mungkin kalau rezeki kita orang lain boleh ambil. Tak mungkin. Kembali kita bincangkan kini gandingan yang lama dan yang baru yang menjadi topik perbualan kita. Menarik apabila kita bercakap tentang yang lama dan yang baru ini kerana akan ada wakil rakyat yang sudah sekian lama berkhidmat. Tetapi mungkin dalam era yang inginkan wajah-wajah baru, mereka terpaksa memberi laluan. Adakah ini sebenarnya adil? Ya, okey. Adil atau tidak, kita tanya pada tamu kita. Okey. Kita nak mulakan mungkin. Prof, bagaimana Prof melihat situasi ini? Di mana yang lama mungkin terpaksa memberi laluan kepada yang baru. Kerana yang baru ni yang diperkatakan, yang digembar-gemburkan sebagai pemimpin seterusnya. Saya sekira orang lama jugalah ya. Jadi dalam sebenarnya dalam politik ya, dalam bidang kita, umur ni tidak sebagai satu faktor. Ya. Tetapi yang menjadi faktor ialah mereka yang menjadi calon itu atau menjadi pimpinan itu mesti disenangi rakyat, ya, bersih, berjiwa turun padang, dikenali, ya, berinovatif, bergiat, dia bolehlah sebut serbi, ya, itu. Tetapi dalam parti, ya, kita seharusnya ada pelapis, ya, konsep itulah baru lama tu maknanya kita pelapisnya tu, yang baru tu. Jadi tanpa yang lama, yang patutnya lama ni membimbing yang baru. Tetapi kalau kita kata ramai sangat yang lama dalam satu agensi organisasi itu, jadi tidak boleh juga. Dia jadi monopoli. Maknanya idea dia baru daripada pemimpin muda ni tidak ada. Sebab apa? Yang muda ni lah yang zaman dia, ya. Mungkin kalau saya jadi pemimpin, saya dah zaman 50-an, 60-an, 70-an. Jadi zaman saya mungkin tidak sesuai dengan muda. Maknanya you have to have ialah pelapis muda ni. Itu sebab gandingan muda tua ni perlu. Ya, tetapi cakap mana pencaturan. Sebab ini dalam politik, ya. Dalam organisasi kita berbeza. Orang yang dalam bisnes orang nak orang pengalaman, ya. Tapi dalam politik ni dua perlu, ya. Jadi akhirnya kita melihat ini kebijaksanaan pencaturan pada presiden parti yang memikirkan kalau yang muda ni betul berkaliber, yang boleh membawa perubahan, yang disenangi oleh anak muda, ya. Ini boleh pertimbangkan. Kalau katakan semua nakkan 30% jawatan, ya. Mungkin calon ke jawatan eleksi. Jadi di mana kita nak menyesuaikan dengan keadaan itu dalam konteks sekarang, ya, anak muda sekarang dan konteks orang tua sekarang. Jadi ini seharusnya kebijaksanaan parti politik itu penting. Tapi yang pentingnya akhirnya ialah parti itu unggul, parti itu menang. Jadi kesepaduan ini mesti dipahami, ya, mesti betul ansur lah kebetulannya, ya. Jadi kalau sekiranya yang tua ni merasakan tidak boleh dipilih, tak boleh. Dalam kajian kita, ya, ada satu kawasan tu 3 kali bertanding. Bila the third time tu kita punya kajian kalah. Bermaknanya kita melihatkan bahawa paling popularnya seseorang calon itu 2 penggal. Maknanya orang tak. Tapi bila sampai kedua tu
orang melihat banyak cacat celanya. Di sinilah peranan orang muda macam mana nak mencari pelapis. Kalau saya akan mencari pelapis. Inilah kita kata gandingan muda itu amat penting dalam suatu organisasi. Encik Muhammad Shahar, kalau kita lihat komposisi yang sedia ada yang diminta 30% untuk wanita, 30% untuk yang muda. Yang tinggalnya berapa? 40% saja berbaki. Adakah ini komposisi yang sesuai bergerak ke hadapan untuk pilihan raya akan datang? Pertamanya kita kena lihat isunya gandingan, bukan pergantian. Kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan perasaan, emosi bahawanya perlu berlakunya penggantian. Maknanya orang lama diganti dengan orang muda. Pada gambaran yang besar, kita tidak boleh melihat pergantian. Kita mesti melihat penggandingan. Kita mesti berganding orang lama dengan orang baru. Kenapa? Dalam suatu keadaan, kita nak buat new deals. Kita nak buat tawaran baru kepada pengundi untuk dapat mandate yang baru. Kalaulah kita masak suatu makanan, hanya kita letak ramuan-ramuan yang sama sahaja, ia tidak akan memenuhi cita rasa keseluruhan. Kita pergi Pizza Hut, tengok ramai orang datang. Bukan orang datang tu dalam satu segi. Sebab apa? Kita mesti melihat pengundi. Siapa customer kita? Customer always right. Maknanya kita kena memahami cita rasa pengundi itu sendiri. Kita kena rasa cita rasa pembeli. Kalau pembeli itu adalah pembeli yang pelbagai umur, maknanya gandingan turut perlu ada yang lama dan yang baru. Kalau semua baru, ada juga orang yang membeli tu orang lama. Maknanya yang paling penting, new deals yang kita buat ini mesti orang beli. Dan orang belilah yang akan menyebabkan parti kita menang PRU ke-14. Itu dia. Sebab ini boleh katakan satu formula yang terbaik. Maknanya menggandingkan kedua-duanya. Bukan lama dan baru. Tapi dia bukan menggantikan. Dia menggandingkan. Maknanya mesti ada yang lama dan yang baru. Sebab cita rasa pengundi pun spektrum dia bukan orang muda semua. Betul. Dan bukan orang tua semua. Maknanya dia mesti menggandingkan. Supaya new deals, manifesto yang kita bawa nanti memenuhi cita rasa pengundi yang akan memihak kepada kita. Ya, gandingan muka lama dan juga baru pastinya akan dapat membentuk kebersamaan dalam UMNO yang dilihat sebagai formula terbaik sebenarnya untuk masa sekarang ini. Bagi kita akan kongsi lebih banyak lagi pandangan dan juga bicara kita berkenaan dengan perkara ini. Ya, di mana kalau kita sebelum kita bergerak ke hadapan ini, satu lagi perkara, bagaimana untuk golongan yang sedia ada menerima gandingan ini. Golongan yang baru memang rasa tercabar, rasa terpanggil untuk memberikan suntikan mereka, memberikan sentuhan muda mereka. Bagaimana seharusnya golongan yang sedia ada di posisi-posisi tertentu menerima gandingan ini? Itu sebabnya dalam amanat Presiden Parti dan dalam ucapan timbalan Presiden Parti, kita kena melihat tentang semangat parti itu. Kita jangan melihat tentang semangat diri. Kenapa hari ini kita mesti melihat bahawasanya parti itu penting. Sebab yang kita nak jual adalah parti. Kita bukan nak jual individu. Kepentingan parti mesti melebihi kepentingan diri. Kalau semangat itu dah ambil kira, saya tidak rasa yang sedia ada akan bermasalah sekiranya ada perubahan berlaku pada masa akan datang. Yang paling penting, parti di hadapan, bukan kita di hadapan. Itulah dia. Bila jelas membezakan UMNO kerana ada parti yang ingin kekalkan yang lama dengan yang lama juga. Kan, sebab dia gini, 7 dekad kita parti UMNO memperjuangkan bangsa. Dan 7 sudah pertukaran presiden parti. Tapi ada parti yang lain tu sama je semua. Maknanya daripada saya kecil sampailah saya jadi ketua muda negeri pun sama. Maknanya tidak ada perubahan. Tetapi evolusi ini amat penting. Kenapa? Walaupun Prof beritahu tadi UMNO dah 71 tahun, hanya disifatkan sebagai organisasi. Tetapi kita berubah dari segi kepimpinan. Hari ini UMNO dah bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 dengan izin. Maknanya nak ubah masyarakat, kena ubah topik perbincangan. 2 tahun lepas kita bercakap tentang hyperconnectivity. Hari ini kita bercakap digital economy. Kenapa? Kos sara hidup memang semua orang bercakap. Sekecil-kecil anak, sebesar-besar manusia pun bercakap tentang kos sara hidup. Tapi kita tengok, Presiden Parti kemukakan digital trade free zone. Untuk digital economy. Untuk apa? Adalah untuk memantapkan kuasa beli
kepada rakyat itu. Bila rakyat mempunyai pendapatan tinggi dengan alternatif dalam dunia yang sebenar, dunia digital ekonomi ini, mereka mendapat pendapatan yang tambahan. Mereka sebagai penjawat awam, mereka boleh terlibat online business dan mereka dapat kuasa membeli. Jadi kalaulah kita dengan gaji besar, Hani, Darren, tak ada masalah lah kalau barang naik sikit. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kerajaan harus memperkasa dan terus memperkasakan agar rakyat mempunyai kuasa pendapatan seperti apa yang Presiden Parti sedang bawa pada hari ini untuk letak kita 20 negara yang termaju di dunia. Ya, itu mungkin yang terintipati juga yang bakal kita mendengarkan menerusi ucapan daripada Presiden UMNO sebentar lagi dan kita juga akan membawa kembali gambaran yang berlangsung di PWCC seketika nanti. Okey, berkenaan dengan gandingan kedua-duanya ini dan seperti mana disebutkan oleh Syah tadi, maknanya semangat individu tu kadang-kadang tu mengatasi keperluan keseluruhannya. Jadi kita tak nafikan sebab ada juga bila seseorang individu kepimpinan itu yang tidak mendapat tempat, ada yang terasa hati merajuk dan sebagainya. Semua permainan emosi ni, Prof. Jadi dari segi aspek ini macam mana? Ini yang digusarkan setiap parti politik. Bila nak sampai pilihan raya, inilah yang digusar. Itu sebab kalau kita lihat ucapan TPM mengatakan parti is macam kata Ahmad, parti lah paling penting. Mana individu tu ketepikan. Jadi parti penting, kemenangan tu penting. Jadi biasalah rumlah manusia. Jadi ini masalahnya. Macam mana kebijaksanaan pucuk pimpinan nak memastikan mereka ni tidak kecewa. Saya kata sekarang ni terpaksalah kita sorry. Jadi macam ada setengah tu, macam mana ni saya dah berjasa, saya dah kenal semua, macam saya tidak boleh. Jadi ini yang perlu dikikis oleh pemimpin UMNO sekarang ni. Itu sebab persatuan kesatuan tu amat penting kali ini. Ya, jangan fikir itu. Jangan fikir individu, jangan fikir siapa saya, siapa itu. Tapi yang penting parti. Ya. Sebab dalam kajian kita sekarang memang parti yang apa yang pengaruhi pemilihan anda, parti. Tapi parti ini kita gabungkan dengan calon dan juga manifestonya. Kalau parti itu manifestonya tidak terus kepada rakyat, macam baru ini KJ pun kata manifesto beliau itu mesti ada yang sampai kepada mereka. Wanitanya, nelayannya apa macam begitu. Jadi kerana itu beliau mungkin melihat yang parti itu memperjuangkan itu dan akhirnya parti itu akan menjadi ulung dan menjadi satu pilihan. Dan ini yang saya rasa Presiden Parti pun akan mengatakan perpaduan itu. Maknanya cuba kikis, buanglah kali ini. Sebab pilihan raya ini pilihan raya yang paling penting untuk orang Melayu dan kerajaan barisan. Sebab kita Hani dan kita kena 71 tahun. 7 dekad memperjuangkan bangsa. Kita tetap pegang ancuran kata bersatu, bersetia, berhikmat. Orang lama katakanlah tak dapat tempat, jangan mudah kecewa. Dan orang baru pula kalau tak dapat tempat pun jangan mudah kecewa. Dia jangan lihat konteks orang lama je. Orang lama akan diganti, orang baru akan berganti. Bos parti ni kena berlapang dada. Bersatu, bersetia, berhikmat. Kerana apa? Jangan kita kata orang lama harus diganti dengan orang baru. Tiba-tiba tak diganti. Orang muda pula yang rasa kecewa. Ia tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kita kena memahami semangat parti itu melalui cokan kata UMNO. Bersatu, bersetia, berhikmat. Okey. Dan daripada tahun ke tahun ni, perhatian pada Cik Syah sendiri, transisi perubahan dari segi gandingan, pergantian yang dicorak-corekkan, bagaimana penerimaan keseluruhannya? Kita tengok perubahan kepimpinan pun diterima. Maknanya Presiden Parti berubah-ubah. 2009 sebelum tu Tun Abdullah Ahmad Badawi, sekarang Datuk Seri Najib. Perubahan-perubahan ini sedang dilakukan. Tetapi bagaimana proses penyediaan golongan pelapis? Adakah golongan pelapis itu yang seperti dikatakan oleh Prof tadi adalah yang betul-betul ada kredibel, yang mempunyai semangat kemelayuan yang memenuhi siasat perjuangan parti. Jangan esok bila kita duduk kat tempat tu, rupa-rupanya kita ni tidak ready. We are not prepared untuk berada di tempat itu. Itu sebabnya bukan mudah untuk jadi pemimpin. Ramai orang ingat masuk politik ini untung. Tetapi sebenarnya masuk politik ini adalah satu keadaan untuk kita berbakti. Politik budi bakti itu penting. Dan bukanlah menjadi wakil rakyat itu merupakan satu
the only way untuk kita berkhidmat kepada parti. Banyak lagi platform yang ada, tetapi ramai orang nak dipanggil Yang Berhormat. Itu sebabnya sentimen itulah yang menjadikan emosi melebihi parti tu. Melebihi parti tu. Memang agak panas sedikit perbincangan ini. Kita akan berehat seketika ni. Dan kita akan kembali bersama dengan anda. Kita sambung perbincangan di studio dan juga kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan-rakan setugas kita di PWTC sebentar lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pau ni memang orang duk perhatikan apakah outcome, apakah taklimat Presiden, apakah message Presiden parti kita kepada rakyat UMNO itu. Dan semua orang tertunggu-tunggu bilakah Presiden akan meniup wisil atau meniup terampetnya menandakan bahawa semboyan telah berbunyi bahawa kita berada di dalam garisan hadapan untuk berhadapan dengan pilihan raya. Jadi sudah tentulah Presiden akan menyampaikan pesanan dan juga nasihat dan juga cadangan yang kita rasa bahawa semua ahli perlu menghayati dan dalam masa yang sama perlu melaksanakan apa yang Presiden beritahu. Kita jadikanlah himpunan ini sebagai himpunan yang gah dan himpunan yang penting kepada kita sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya iaitu PRU yang ke-14. Kita dengarlah pandangan dan juga nasihat daripada Presiden dan kita jadikanlah ianya sebagai tauladan dan juga sebagai satu azimat kepada kita bagi kita berhadapan dengan perjuangan yang sebenarnya iaitu memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional menang di PRU yang ke-14 pada bila-bila masa. Ya, masih lagi berlintas langsung bersama kami dari Grandstand, rancangan khas sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO yang ke-71. Dan kita baru saja selesai bincangkan tentang gandingan lama dan baru. Mungkin ada sedikit masa berbaki untuk kita sambung sedikit topik ini. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu pautan Twitter. Kita tak nafikan penglibatan kita juga dengan media sosial pada masa sekarang. Kita lihat juga di laman Twitter, mana @UMNO Online, Perhimpunan Agung UMNO jadi bukti UMNO parti mantap, kukuh dan patuh pada perlembagaan. Ini kata Kunan dan di laman Twitter pasti trending berkenaan dengan PAU 2017 dan ini antara perkara-perkara yang juga kita akan selitkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan 7 dekad UMNO memperjuangkan bangsa. Jadi dan yang paling penting juga sementara kita menanti isyarat daripada rakan kita yang berada di lokasi pada ketika ini, kita nak kembali berbicara tentang topik kita berkenaan dengan perjuangan bangsa. Dan sebentar tadi kita ada bincangkan tentang gandingan lama dan baru. Kita bincangkan bagaimana gandingan ini lebih perlu daripada penggantian. Untuk golongan generasi muda yang tidak sabar-sabar untuk memberi pendapat, tidak sabar-sabar untuk bergandingan, bagaimana mereka harus berhemah dalam menyuarakan pendapat mereka? Bagaimana cara untuk mereka belajar sambil menyumbang daripada gandingan dengan golongan yang sedia ada? Pertamanya, kita mesti melihat struktur parti. Parti ada peringkat nasional, ada peringkat negeri, ada peringkat bahagian dan yang paling penting ada peringkat cawangan. Tangga kita tak naik ke atas terus melompat. Dia satu. Maknanya, untuk menjadi seorang pemimpin di peringkat atasan, yang paling pentingnya dia mesti bermula daripada bawah. Dia mesti memahami bagaimana proses di peringkat cawangan terlebih dahulu. Supaya bila menjadi pemimpin di peringkat atasan, mereka tahu keseluruhan struktur parti itu sendiri. Sebab apa saya sebut pasal struktur parti? Dalam kita nak memberi politik khidmat bakti, politik budi bakti ini, kita mesti memahami bagaimana peranan kita. Jangan kita berada di bawah, kita berperanan seperti orang di atas. Jangan kita berada di atas, kita berperanan seperti orang di bawah. Kenapa? Dalam kita memberi politik khidmat bakti ini, rakyat memang memerlukan kita. Kenapa? Rakyat perlu dibantu. Kenapa kita kuat hari ini? Sebab kita membantu rakyat. Kita juara kepada rakyat. Kita mendengar isi hati rakyat. Kita sentiasa mengambil kira pandangan rakyat. Itu sebabnya kita kekal memerintah negara. Walaupun ada kelemahan sikit, tetapi banyak kejayaan yang telah parti buktikan. 60 tahun kita mencapai kemerdekaan. Kemakmuran yang ada pada hari ini
KDNK kita meningkat 6.2%, bukan satu perkara yang mudah. Dan apabila ringgit kita kembali mengukuh, bukan satu perkara yang mudah. Maknanya untuk menjadi pemimpin, untuk mengeluarkan pandangan mereka secara berhemah, dia mesti bermula daripada bawah, barulah naik ke atas. Ya, perjuangan itu adalah untuk rakyat. Betul. Customer is always right. Betul. Itu yang paling penting. Prof, PAU 2017 digambarkan memang tidak getir, tetapi cabarannya adalah untuk meyakinkan rakyat. Jadi apa ulasan yang boleh kita kongsi di sini? Ya, inilah PAU yang seperti kita kata tadi ya, untuk menamkan semula ya kenyakan itu, yang mana kita lihat macam-macam ancaman yang dihadapi oleh UMNO Parti Keramat ini. Jadi inilah pentingnya, di sinilah ya macam mana mandat, mana persetujuan, ikrar pemuda, ikrar wanita, ikrar putri bahawa bersatu, kukuh, bercerai roboh ya. Jadi ini yang dibawa ni. Jadi itu sebab kita melihat bahawa PAU ni adalah satu intipati, orang kata perjuangan yang betul-betul utuh dan keramat bentuknya ya, yang inilah perjuangan yang saya rasalah pada kajian kita, inilah pilihan raya yang amat bersejarah kini. Jadi ini PAU ini amat penting ya untuk menghayati dan disampaikan kepada rakyat panjalata bahawa UMNO ya perlu terus survive, terus diyakini, terus disanjungi, kerana UMNO lah yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Ya, inilah yang seperti yang kata kawan kita tadi, inilah yang hasrat kita.